Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hadis anjuran panitia Peringkat Islam SK Pusat Dungun. Tajuk kita pada kali ini ialah kelebihan menyediakan juadah berbuka sehingga mengenyangkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum pada ini kita telah melihat kelebihan jika kita menyediakan juadah berbuka kepada mereka yang berpuasa. Antaranya ialah kita dikurniakan pahala puasa orang yang kita sediakan berbuka, sebagaimana telah kita sebutkan sebelum pada ini. Dan di samping itu ada kelebihan-kelebihan yang lain, antaranya mendapat keampunan daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan dengan doa orang yang berbuka puasa, bagi mereka yang menyediakan juadah berbuka itu, makanan mereka semoga dimakan oleh orang-orang bertakwa dan seumpamanya. Itu yang telah kita bincang dalam siri yang pas. Untuk kali ini, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita ingin melihat fadilat ataupun keistimewaan yang khusus yang dijanjikan oleh Allah SWT, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang diberikan kepada orang yang menyediakan juadah berbuka sehinggalah boleh mengenyangkan orang yang berpuasa ketika mana mereka berbuka. Bukan dengan setakat mereka sediakan beberapa biji tamar, bahkan mereka sediakan sejumlah makanan bila dimakan pada adat boleh mengenyangkan. Kalau tempat kita sebagai contoh, kita sediakan sebungkus nasi dan seumpamanya. Jadi mereka yang menyediakan juadah sing mengenyangkan ini ada kelebihan yang tersendiri. Dan hadisnya ialah kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, yang mana hadis ini agak panjang. Kita ambil apa yang berkait dengan apa yang kita ingin bincangkan ini. Baik, hadisnya ialah wa man ashba'a sha'iman saqahu Allah min haudi syarbatan la yadhma'u hatta yadkhulal jannah. Di mana dinyatakan, maksudnya ialah wa man ashba'a, dan sesiapa yang mengenyangkan mana-mana orang yang berpuasa, nescaya Allah Ta'ala akan memberi minum kepadanya daripada telagaku dengan satu teguk minuman yang mana ia tidak akan dahaga sehinggalah masuk ke dalam syurga. Baik. Hadis ini, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jelas menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang menyediakan juadah sehinggalah mengenyangkan bagi orang yang berpuasa ketika mana berbuka. Jadi kelebihannya apa dia? Iaitulah mereka akan diberi minum oleh Allah SWT daripada qalam Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di antara perkara yang kita percaya, yang wajib kita imani, ialah di sana adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan. Manusia akan ditempatkan sama ada di dalam syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum mereka sampai ke syurga ataupun ke neraka, mereka akan lalui beberapa stesen sebelum mereka ditempatkan salah satu pada dua tempat tersebut. Para ulama mereka menyatakan perjalanan manusia setelah mana ditiupnya sangka kala kedua itu, yang mana mereka akan melalui beberapa stesen. Antaranya ialah bila mana mereka dibangkitkan, mereka akan dihimpun di padang mahsyar. Mereka akan berhimpun di padang mahsyar. Dan sebagaimana kita tahulah, di padang mahsyar ni disebutkan dalam hadis-hadis keadaannya amat menakutkan kita. Matahari direndahkan sejengkal daripada kepala sehinggalah manusia berpeluh pula berbeza-beza. Ada yang sampai ke buku lali, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke hidung dan seumpamanya. Itu yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan bila mana berada di padang mahsyar begitu lama tu, maka manusia tak sanggup lagi duduk di padang mahsyar begitu lama, dan mereka nak supaya disegerakan penghisaban kesudahan. Biarlah kalau mereka kata, kalau yang kafir tu mereka tak sanggup nak menghadapi huru-hara di padang mahsyar tu, mereka sanggup, biarlah masuk neraka, biarlah masuk neraka sekalipun. Sedangkan neraka itu lebih dahsyat. Tapi oleh kerana mereka tak tahan dengan apa yang mereka hadapi, mereka mengambil keputusan biarlah neraka lah. Sedangkan sebenarnya dalam neraka itu lebih dahsyat lagi. Baik. Jadi bila duduk di padang mahsyar begitu lama, sehingga akhirnya mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW untuk disegerakan hisab. Bila disegerakan hisab, maka bermula hisab. Maka selepas daripada hisab, proses hisaban itu masing-masing dihisab. Maka selepas dihisab, masing-masing akan mendapat suratan amal masing-masing. Dan setelah mendapat suratan amal masing-masing, amalan mereka akan ditimbang di mizan, di neraca timbangan. Kemudian selepas daripada itu, mereka akan pergi meniti titian sirat. Dan sebelum sampai pada titian sirat itulah, kata ulama, adanya haud, adanya kolam Kautsar, kolam Nabi SAW. Baik. Jadi ini peristiwa yang diceritakan oleh para ulama yang sepatutnya menakutkan kita, menggerunkan kita. Yang mana kalau kita nak pergi ke satu perjalanan yang jauh, sudah tentu kita pada hari ini akan melakukan persiapan yang sewajarnya, yang sepatutnya untuk kita melalui satu perjalanan. Kalau kita nak pergi ke Mekah, kita akan sediakan bekalan yang secukupnya, apa yang kita perlu tu. Demikianlah sepatutnya perjalanan kita di akhirat ni, lebih lama ni, yang lebih dahsyat ni, sepatutnya kita sediakan perkara yang patut untuk kita selamat di sana. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di antara apa yang akan dirasailah oleh seluruh manusia ketika mana mereka dibangkitkan oleh Allah SWT, ialah mereka akan merasa dahaga. Mereka akan merasa dahaga. Mereka akan rasa dahaga. Maka bagaimana untuk menghilangkan dahaga tersebut? Antaranya iaitulah dengan dapat meminum air kolam Al-Kautsar, air kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bagaimana kita nak pastikan kita ni dapat meminum air kolam Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka secara asasnya ialah kita ikut hak Nabi ajar dan kita tinggalkan apa yang Nabi tegah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu ambil, dengan maksud kamu terima, kamu amal, kamu percaya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul tegah kamu daripada melakukannya, daripada akidah ke, daripada akhlak yang buruk ke, kepercayaan yang tak sebenar ke, dan seumpamanya itu, maka hendaklah kita jauhi. Bila kita ikut apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala ini, insya-Allah kita akan dapat meminum daripada kolam Nabi SAW. Tapi jika sebaliknya, seseorang itu meninggalkan ajaran Nabi yang lebih kita bimbangnya murtad, keluar daripada Islam, maka mereka akan diusir, akan dijauhkan daripada kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu secara asasnya. Asasnya nak minum kolam Kautsar Nabi ini, ikut hak Nabi ajar, tinggal hak apa Nabi tegur. Baik. Kemudian di sana ada amalan-amalan khusus yang mana dijanjikan siapa buat, insya-Allah dia akan dapat peluang untuk minum daripada kolam Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kita bincang ni, hak dalam hadis ni ialah kalau kita nak berpeluang minum dari air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita sediakan makanan sehingga mengenyangkan orang berpuasa ketika mana mereka itu berbuka. Dan perkara ni kita boleh buat. Kalau kita sebagai ketua keluarga, kita pastikan makanan yang kita yang kita siapkan, yang kita sediakan tu, sama ada kita masak sendiri ke, sama ada kita beli ke, boleh mengenyangkan tanggungan kita, isteri kita, anak kita. Yang ni pun insya-Allah dia akan dapat peluang
untuk minum daripada qalam Nabi SAW. Demikian juga kita pergi pada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, kaum kerabat kita, sehinggalah mereka kenyang dengan sebab makan makanan yang kita sediakan tu, insya-Allah kita juga akan berpeluang dari meminum daripada air qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang kita baca ni. Baik. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, menyentuh berkenaan dengan qalam Nabi ni, menyentuh berkenaan dengan al-haud. Disebut al-haud. Al-haud ni maksudnya telaga, qalam. Yang mana juga disebut sebagai al-kautsar. Yang mana al-haud ataupun al-kautsar ataupun dalam bahasa Melayu ni qalam, telaga ni, ini di antara perkara yang kita semua Islam wajib percaya. Wajib kita imani. Perkara ini telah disebutkan oleh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharut Tauhid. Yang mana dalam matan Tauhid tersebut, Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan kepada kita, imanuna bihaudi khair rusul hatmun kama qad ja'ana fi naqli. Keimanan kita terhadap qalam sebaik-baik rasul wajib, hatmun dengan maksud wajib, sebagaimana sesungguhnya telah datang kepada kita fin naqli, itulah fin nasi, pada nas, sebagaimana ada dalilnya daripada Quran, daripada hadis, maka wajib kita percaya. Dalam Quran Allah Taala sebut inna a'tainakal kautsar. Ayat itu merujuk kepada qalam al-kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-kautsar, yakni qalam. Kemudian dalam hadisnya, sebagaimana yang kita baca hadis ni juga sebagai nas yang menunjukkan kepada kita adanya qalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di hari akhirat nanti. Dan demikian juga di sana ada hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, haudi masiratu syahri. Qalam aku ni, Nabi sebut luah dia perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan. Ni luah apa dia? Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan pula wazawayahu sawa, dan penjurunya adalah sama. Disebut oleh Syekh Al-Mula Ali Al-Qari yang kitab Marqah Al-Mafatih, dia ni bentuk murabba', bentuk segi empat sama. Dia segi lebar, panjang, dalam. Perjalanannya adalah masiratu syahrin. Penjurunya adalah sama. Ma'uhu abyadu minal laban. Kemudian airnya itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan baunya harumnya baunya pula lebih harum daripada kasturi. Kemudian Nabi sebut lagi wakizanuhu aktsaru min nujumis sama, dan penyebok air itu pula, Allahu akbar, lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu, siapa yang minum daripada telaga ni, fala yazma'u abada, maka dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Ini dia hadis yang menunjukkan kepada kita adanya haud bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama menyatakan bahawa bukan Nabi Muhammad seorang sahaja yang ada al-haud, yang ada qalam. Bahkan setiap nabi ada qalam. Sebagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, di mana hadis itu menyatakan kepada kita anna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada qalam. Wa huwa qa'imun ala haudih, dan nabi itu berdiri di sisi di qalam itu. Wa asa biyadih, dan tongkat berada di tangannya. Yad'u man arafahu min ummati, dia akan panggil orang yang dikenali daripada umat dia, panggil, ajak minum di qalam masing-masing. Ala wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru tab'a, dan mereka tu, sesungguhnya mereka tu berbangga-bangga, yatafakharuna, berbangga-bangga, siapakah di kalangan mereka tu, di kalangan nabi-nabi itu yang lebih banyak taba'an, para pengikut. Kemudian Nabi menyatakan wa inni la arju an akuna aktsarahum taba'an, dan sesungguhnya aku mengharapkan akulah paling ramai sekali kalangan nabi-nabi ni yang taba'an, pengikut. Ini dia yang yang menunjukkan kepada kita, hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa al-haud, al-qalam itu bukan hanya tertentu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Cuma
Qalam paling afdal sekali tidak lain dan tidak bukan ialah qalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, dengan ruang yang ada, peluang yang ada, sehari dua lagi yang tertinggal, yang terbaki bagi kita pada bulan Ramadan Mubarak ini, yang pahala digandakan dan seumpama itu, kita rebut peluang. Kita sediakanlah juadah sampai boleh mengenyangkan seluruh keluarga kita. Dan kita tambah lagi, kita beri pada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Kalau kita mampu, kita beri kadar. Yang mana bila mereka makan tu, boleh mengenyangkan mereka. Kalau kita rasa payah, kita rasa sayang, nak sediakan, kita nak lakukan perbuatan tersebut, kita ingatkan janji Nabi SAW ni. Siapa yang buat perbuatan ini, Allah Ta'ala beri minum. Allah beri minum. Bila? Di hari akhirat. Ada kedai dah di hari akhirat. Kita tak ada duit dah di akhirat. Tak ada dinar, tidak ada dirham. Semua yang kita akan dapat tu, apa yang kita lakukan di atas dunia ni. Amal soleh kita lah yang insya-Allah kalau diterima oleh Allah Ta'ala dapat membantu kita di sana. Jadi kita mujahadah. Kita buang benda-benda yang boleh menghalang diri kita daripada melakukan kebaikan itu dengan mengingatkan diri kita tentang janji yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana kita dah ada bekalan yang kita sediakan di sini, insya-Allah ketika itu tidak ada lagi tempat minum, tidak ada lagi yang boleh minum melainkan Allah, insya-Allah kita akan diberi minum oleh Allah Ta'ala, maka kita tidak akan rasa dahaga. Sahabat-sahabat di atas dunia ni, kita pernah rasa dahaga. Betul tak? Kita pernah rasa dahaga. Dalam keadaan kita dahaga yang amat sangat tu, kita tahulah bagaimana perasaannya kalau kita tidak ada pitih. Kalau kita ada pitih pun tadi, tetapi tidak ada, kita tak dapati kedai yang menjual air, apa perasaan kita? Itu sekejap di atas dunia. Ni di akhirat, sahabat-sahabat. Oleh kerana itu, kita buatlah apa yang Nabi sebutkan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dihilangkan daripada rasa dahaga di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Setakat itulah sedikit perkongsian kita pada kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, dan segala yang lemah yang kurang itu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home dan patuhi SOP PKPB. Wallahu a'lam.